Salam satu Malaysia. Jadi hari ini kita baru saja mendengar satu temu rama yang saya anggap sebagai satu langkah silap sekali lagi yang dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dikala kemarahan rakyat berada di puncak. Rakyat yang marah akibat PKP bodoh, rakyat yang marah akibat ekonomi tidak boleh berjalan seperti biasa, semua dipaksa duduk di rumah, kan? Industri-industri banyak terkesan, kalangan awam bercuti ataupun work from home lebih kurang 80%. Ini semua akan mengundang malapetaka kepada negara. Dan dikala rakyat tengah marah ini, saudara, Tan Sri Muhyiddin memilih untuk mengadakan wawancara beliau dengan RTM tadi, dan ini menyebabkan beliau dihujani dengan pelbagai kata-kata yang tak berapa sedap didengar di dalam ruangan komentar Facebook RTM. Dan saya yakin di mana juga wawancara ini disiarkan secara langsung, Tan Sri Muhyiddin Yassin menerima kecaman yang amat dahsyat. Jadi hari ini kita nak kupas satu persatu apa yang telah pun beliau perkatakan tadi. Cuma yang saya paling seronok bila mana beliau ditanyakan oleh wartawan RTM, bagaimana bila pintu masuk negara ditutup, varian baru daripada South Africa dan India boleh masuk ke dalam negara. Beliau cakap beliau tak tahu mula-mula. Lepas tu beliau beritahu bahawa ketika mereka masuk, kita tak boleh kesan mereka membawa varian tersebut. Selepas tu baru dapat dikesan. Maknanya ini hari Perdana Menteri telah mengaku bahawa beliau telah membenarkan pihak-pihak terbabit untuk masuk ke dalam negara. Sedangkan beliau mengatakan bahawa pintu negara ditutup. Terang-terang kantoi, saudara. Jadi marilah kita mulakan bual bicara kita pada malam ni. Tuan-tuan boleh tanya soalan-soalan tanpa perlu beri soalan tu pada saya terlebih dahulu, seperti mana wartawan-wartawan tadi telah memberikan soalan kepada Tan Sri Muhyiddin supaya beliau prepared untuk menjawab soalan-soalan tadi. Jadi kalau ada soalan yang ingin anda ajukan, boleh ajukan kepada saudara Wan Quresh di nombor 017 3445 120. 0173445120. Silakan. Saya nampak gemuk ni tuan-tuan. Assalamualaikum Datuk. Semenjak PKP ni naik 4 kilo. Aduh. Tadi dapat berjalan kaki sikit di Taman Tasik Teti Wangsa. Siapa yang berhajat nak pergi jalan kaki besok pukul 6, kita boleh jalan kaki. Okey, silakan. Datuk, dalam putusan tadi tu, persoalan seperti kenapa SOP PKP untuk kedai tutup dan beroperasi 8 pagi hingga 8 malam tidak terjawab, dan putusannya dihujani dengan banyak emotikon kerintihan rakyat, marah dan sebagainya. Saya memang dah tahu bahawa dia ni memang tak boleh jawab apa pun. Kalau nak kira dari segi SOP tentang soal kedai makan ni, saya rasa kita dah berulang kali membicarakan tentang SOP kedai makan. Biasanya orang pergi keluar makan, cari kerja, cari rezeki ni, kadang-kadang selepas subuh dia orang dah keluar. Maka biasanya kedai-kedai mamak ke, kedai-kedai restoran-restoran ataupun kedai-kedai gerai-gerai kecil yang menyediakan menu sarapan pagi, mereka pukul 4 pagi, pukul 5 pagi dah mula masak, dan dah mula buat kerja.
Jadi kalau pukul 8 baru nak dibenarkan berniaga, siapa yang berada di luar rumah dari jam 10 malam hingga pukul 8 pagi boleh ditangkap. Jadi saya sendiri tak boleh brain lah macam mana cara Perdana Menteri kita, menteri-menteri kita ni berfikir. Dia tak sedar ke apa yang dia buat ni memang tak masuk akal sekalipun. Bagaimana mungkin mereka ni hanya dibenarkan untuk beroperasi mulai jam 8 pagi. Kedai makan ni dia kena buat preparation at least 2 hours. Kalau buka pukul 5 pagi ke, buka pukul 6, boleh maaf lagi. Sebab orang nak pergi beli sarapan tu sebelum memulakan kerja. Kalau pukul 8 pagi baru nak dibenarkan pekerja-pekerja restoran ni masuk kerja, maka apa akan jadi dengan orang yang kena makan sebelum masuk kerja? Ada yang masuk kerja pukul 8, maknanya mereka akan miss mereka punya breakfast. Lainlah macam Perdana Menteri, dia nak masuk pukul 10 ke, dia nak masuk pukul 11 ke, 12 ke, dia punya breakfast disediakan oleh mate dia. Tetapi rata-rata rakyat Malaysia tidak begitu. Begitu juga dengan waktu tutup. Orang biasa menunaikan solat maghrib dulu. Takkanlah Mahathir Mohamad ni, dia sebagai anak seorang ulama tak boleh berfikir. Orang Islam ni dia akan settlekan dia punya sembahyang maghrib dulu. Lepas tu baru dia fikir tentang soal apa nak makan malam tu. Tapi dia banyak istikharah tu. Dia banyak istikharah. Mungkin kerana istikharah dia tu, dia diberi petunjuk untuk buka kedai daripada jam 8 pagi hingga 8 malam saja. Mungkin masa dia istikharah tu, dia mendapat apa dia bukan wahyu, apa dia panggil? Hidayah. Dia menerima hidayah bahawa COVID ini menyerang jam 8 malam ke atas. Sudahlah, cukuplah SOP bodoh yang macam ni. You kena fokus macam mana cara nak mematikan virus ni. Virus ni boleh dimatikan dengan menggunakan haba, dengan suhu yang tinggi. Boleh dimatikan dengan bahan-bahan semula jadi, ataupun ubat-ubatan saintifik yang boleh membantu rakyat melawan COVID ini, termasuklah dengan menguatkan immune system. So didik rakyat macam mana nak mengatasi COVID dan hidup bersama dengan COVID. Bukan hidup dalam ketakutan, duduk di rumah, tak boleh cari rezeki, akhirnya rakyat lebih ramai mati. Semalam di Batu Muda apa ni yang terjun. Flat. Apa ni? Flat di Sentul ke? Sorry. Di samping. Tempat ni flat samping kan. Seorang lelaki India telah membunuh diri. Flat Lok Yu. Lok Yu. Samping. Dan perkara tentang bunuh diri ni semenjak PKP ni menjadi macam amalan yang seolah-olah macam dah jadi kebiasaan. Kita dah cukup tension dah. Kenapalah perlu ditambah dengan beban-beban menghalang rakyat mencari rezeki sehingga rakyat mengambil jalan mudah untuk menyelesaikan masalah dengan membunuh diri. Siapa yang nak dipertanggungjawabkan di atas kematian-kematian akibat daripada rakyat yang susah sehingga bunuh diri ni? Siapa nak dipertanggungjawabkan? Takkan kita nak salahkan Muhyiddin. Tetapi sebenarnya akibat daripada apa yang beliau lakukan di peringkat awal, mengabaikan tanggungjawab beliau sebagai Perdana Menteri menjaga keselamatan negara, keselamatan rakyat, dengan sewenang-wenangnya cuba mengambil alih kerajaan negeri Sabah sehingga berlakunya penularan wabak COVID-19 sekali lagi, gelombang kedua. Dan hari ini dengan pelbagai
kaedah-kaedah yang kita rasa agak ketinggalan zaman, yang digunakan oleh pihak kerajaan, menyebabkan kita ni, cara kita mengatasi masalah COVID ini dilihat terlalu mundur berbanding dengan negara-negara yang sebenarnya lebih mundur daripada kita. Ini amat-amat menyedihkan. Ini amat-amat menyedihkan. Hari ini kena ada concentrated effort. Kalau tak nak guna cara kawan-kawan kita kat India, menggunakan rebusan kayu manis, dengan bunga cengkeh, digunakan wap itu untuk dihidu oleh anak beranak mereka. Dan ada pula yang menanak mendidihkan kayu manis ni, dan kemudiannya digunakan oleh semua orang yang nak gunakan. Takkan Malaysia tak boleh buat benda yang sama? Biarlah orang nak kata kita ni ketinggalan ke belakang, macam dia kata, tak nak menggunakan pendekatan yang ketinggalan ke belakang. Kalau pendekatan yang sebegini mudah, sebegini bodoh lah, kalau dia anggap benda ni bodoh, boleh menyelesaikan masalah wabak COVID-19 ni, apa salahnya? Nak ikut Kepala Mahathir, dia kata takkan nak menggunakan air kelapa. Kalau air kelapa yang dihangatkan dengan limau kasturi dan garam kasar benar-benar boleh menyembuhkan penyakit COVID-19, boleh jadi perisai untuk menguatkan imun sistem kita bagi mengelakkan diri kita daripada dijangkiti oleh COVID-19, apa salahnya? Setidak-tidaknya itu jauh lebih baik daripada kebodohan kerajaan Mahathir membenarkan pelancong daripada negeri China masuk ke Malaysia. Dengan mengatakan, takkan kita nak kurung mereka. Akhirnya virus tu masuk dalam negara. Kerana kebodohan siapa? Kebodohan Mahathir. Jangan lupa ni. Dan hari ni dia nak meyakinkan orang dengan vaksin dia ni. Dia kata saya dah ambil vaksin. Tak ada masalah. Siapa yang tak ambil vaksin yang mati? Ambil vaksin tak mati. Bodoh sangat ke? Tak tahu berapa ramai yang ambil vaksin ni yang telah meninggal dunia. Cuma memang betul lah pihak KKM mengisytiharkan mereka mati kerana sakit jantung, kerana tu, kerana ni, bukan kerana vaksin. Sebab kuasa menentukan punca kematian di tangan mereka. Persoalannya, contohnya ni vaksin Pfizer itu sendiri. Takkan Mahathir ni bengap sangat tak boleh nak baca. Pfizer sendiri mengatakan bahawa keberkesanan dia 95%. Maknanya ia mungkin tak berkesan kepada lagi 5%. Dan ada hamba sendiri mengatakan bahawa orang yang mempunyai side effect akibat daripada mengambil vaksin sudah pada ketika itu mencapai 4%. Takkan Mahathir tak baca sehingga kata tak tahu benda ni. Dia boleh katalah orang tak ambil vaksin akan mati. Sedangkan orang tak ambil vaksin yang mati sebelum ni pun, punca kematian di Malaysia ni hanya lebih kurang 0.26% daripada COVID. Dan daripada 0.26% itu, lebih kurang 82% adalah disebabkan darah tinggi, kencing manis dan komplikasi-komplikasi lain. Maknanya yang mati betul-betul kerana COVID ni jumlah dia terlalu kecil. Orang yang sihat yang mati. Jadi saya merasakan kerajaan hari ini memang ternyata telah gagal. Dan kita tengok tadi perutusan dia lah, temu bual dia lah, tidak langsung menyebut nak memberikan bantuan dalam PKP ketiga ni.
So macam mana rakyat nak membayar sewa beli kereta? Macam mana rakyat nak membayar sewa beli rumah? Macam mana rakyat nak membayar utility bills mereka? Macam mana rakyat nak membayar kredit kad? Macam mana rakyat nak membayar pinjaman peribadi? Ada yang kahwin pun pinjam duit bayar rakyat, sampai sekarang tak bayar pun ada. Betul tak? Macam mana? Dia ada fikir tak? Dia nak lockdown ni. Dia cakap dia tak boleh lockdown kerana akan efek ekonomi. Kalau kau tahu akan efek ekonomi, janganlah buat lockdown setengah masa ni. Bagi ekonomi berjalan seperti biasa. Didik rakyat macam mana nak hidup dengan COVID ni. How to prevent ourselves. How to take care of ourselves. Kau tak payah jadi Tuhan nak in charge. Siapa yang layak untuk cari rezeki, siapa tak layak untuk cari rezeki, siapa yang ditakdirkan mati kebuluran. Tak boleh. Dia tak boleh ambil peranan Allah SWT. Dan ini yang dilakukan oleh Muhyiddin. Hari-hari kita duk cakap ni dengan harapan sedikitlah ada sedikit pendengaran tu sampai kat telinga dia. Yelek. Tak ada. Langsung tak ada. Orang susah ni. Betul. Orang sangat-sangat susah. Dah susah, stres. Bersukan tak boleh. Saya baik boleh jalan kaki lagi. Kau tengok orang yang dapat jalan kaki tu, muka dia orang ni seorang-seorang ceria. Lepas hilang stres. Sebab hidup zaman Muhyiddin ni terlalu banyak tekanan dunia ni. Tekanan akhirat pun ada juga. Nak pergi masjid pun tak boleh. Macam mana? Patutnya sebagai anak ulama, hari ni gerakkanlah masjid-masjid, surau-surau ni untuk bermunajat, berdoa. Semoga kita punya bala ni kita dijauhi daripada bala ni. Susah. Payah. Okey, soalan-soalan lain. Silakan. Dalam wawancara tadi tu, ada satu soalan yang agak menarik. Apabila ditanya oleh moderator, kenapa masa PKP 1 dia punya landai tu dah menurun tetapi tiba-tiba dia naik balik selepas Pilihan Sabah. Jawab Tan Sri Muhyiddin, dia mengatakan bahawa masa PKP 1 tu, masa tu senang dikawal kerana dia di dalam kluster-kluster yang tertentu. Tapi bila PKP 2, penyakit tadi tu dah ada dalam komuniti. Bukankah puncanya adalah daripada kluster-kluster? Yalah. Dia sebenarnya yang menjadi punca ialah kluster Perdana Menteri. Kluster gila kuasa. Kalau kluster gila kuasa ni yang tak tamak ni boleh bertahan sampai pilihan raya umum untuk mengambil alih kerajaan Sabah, maka kita tidak akan berhadapan dengan pilihan raya negeri Sabah. Bila tidak ada pilihan raya negeri Sabah, virus ni tidaklah tersebar kepada komuniti. Apa bodoh sangat ini? Dia tak sedar ke? Bila dia arahkan Hamzah dengan Nadine pergi ke Sabah, itulah punca dia. Itulah punca dia. Yang akhirnya tersebar ke Semenanjung. Sabah yang sebelum ni tak ada sangat lah. Hari ni orang Sabah hidup lagi susah. Dengan PKP D-nya. Orang Sabah dah sedia susah, ditambah lagi dengan PKP ni. Mampus tau. Ni ada setengah tempat boleh keluar pukul berapa je. Allah, macam mana orang nak hidup macam ni? Nasib baik Bahlul ni tak announce total lockdown. Kalau dia tak buat total lockdown, so biarkan aktiviti ekonomi berjalan seperti biasa.
Angka-angka ni nak naik beratus ribu pun tak ada hal. Sebab ubatnya dia orang dah tahu. Cuma dia orang tak nak viralkan benda ni. Cuba kalau semua orang digalakkan menggunakan kaedah-kaedah yang dia orang dah kenal pasti. Dia orang dah kenal pasti. Kalau mereka tidak tahu macam mana cara nak mengatasi masalah COVID ni, tak adalah di dalam PKP pertama tu kita boleh selesaikan masalah COVID ni hampir 99%. Orang yang berhadapan dengan COVID ni kan, lebih daripada 99% semua sembuh. Maknanya mereka tahu caranya. Betul tak? Ya. Cuma kenapa sekarang ni nak buat-buat seolah-olah macam kita tak boleh kawal. Macam wabak ni dah makin teruk. Keadaan dah menjadi semakin genting. Semua orang patut berada dalam keadaan panik. Kenapa? Supaya dia boleh sambung darurat dia. Itu je. We are not stupid. Tapi kalau nak kaya, nak buat duit, bukan dengan air mata rakyat. Kau nak kaya, nak rompak kau punya pasal lah. Rakyat tak peduli pun. Kan? Tetapi engkau buat diri kau sendiri. Jangan campur urusan rakyat ni. Jangan menyebabkan kau ni menentukan pula. Orang ni boleh keluar cek makan. Orang ni tak boleh keluar cek makan. Orang ni biar mati beragan. Mana boleh macam ni? Setengah-setengah industri dah mati setahun lebih, baru nak hidup, kau matikan balik. Lepas ni kau punya tok guru pula kata Melayu malas. Kau boleh kata rakyat pemalas. Hakikat dia, hidup rakyat menderita ni kerana ada kerajaan haram jadah macam ni. Tak boleh berfikir. Betul, ini realiti. Okey tu, katanya lagi tu. Bila ditanya kenapa SOP selalu berubah-ubah tu. Katanya ia kerana adalah kerana situasi kes jangkitan tu tak tetap. Adakah jangkitan ni dia ada ikut jadual juga tu? Apabila ditanya kenapa SOP selalu berubah-ubah tu. Dan jawapannya ialah kerana situasi kes jangkitan tu tak tetap. Kena faham, SOP berubah-ubah kerana menteri buat keputusan, Perdana Menteri buat keputusan, pengurusi MKN buat keputusan. Buat keputusan dulu baru berfikir. Bila buat keputusan dulu baru berfikir balik, itu yang berubah. Cuba kalau sebelum membuat sesuatu keputusan, ada kajian dibuat ataupun difikirkan dengan semasak-masaknya, ada perbincangan tertutup dengan pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Tak ada jadi macam ni. Masalahnya orang yang tak ada pengalaman ni membuat keputusan dulu, lepas tu fikir kemudian. Ini masalah. Nak kata bodoh sangat, pernah jadi timbalan Perdana Menteri kerajaan BN. Takkan pengalaman tu tak cukup untuk engkau menilai sama ada sesuatu nasihat itu nasihat yang baik ataupun tidak. To be a good leader, you must be able to evaluate whether that advice is good or not. But if you only listen to an advice, you cannot determine whether it is a good advice or not. That means you are really damn stupid. Bila bodoh kerana diri sendiri bodoh, tak menyusahkan orang lain, tak apa. Tapi kalau bodoh dah menyusahkan satu Malaysia, satu negara, susah. Kerana ada Perdana Menteri yang bodoh, payah kita. Payah. Sengsara, babe. Betul. Restoran-restoran habis semua. Kafe ke, apa ke.
Jangan cerita lagi kedai rakyat yang kecil-kecil, kedai gerai-gerai ni semua. Hancur. Hancur. Pasar malam ke, pasar pagi ke, pasar tani ke, habis. Apa dia orang nak makan? Kalau kau tak mampu bagi sebarang bentuk bantuan untuk mereka ni boleh letak nasi dekat atas meja, kau janganlah halang dia orang pergi kerja. Takkan simple ni pun kau tak faham, kan? Dan kalau kau tutup pintu rezeki rakyat macam ni, pendapatan negara pun berkurangan, kan? Dan kau akan dilihat lebih bodoh dan lebih bahalul, sebab kau menambahkan hutang pada negara. Bila rakyat punya ekonomi terjejas, pendapatan negara terjejas sama. Kau akan dilihat sebagai seorang Perdana Menteri yang gagal. Pertumbuhan ekonomi menguncuk, kan? Takkan kau nak dikenali sebagai midin, pakar peminjam wang, kan? Problem. Yang dia reti, kenakan denda, naikkan denda. Itu je. Susahlah macam ni. Okey. Datuk, susulan ulasan hari itu berkenaan dengan kasino masih operasi. Datuk Seri Ismail Sabri mengemukakan sudah mengarahkannya ditutup sebab dia tak tahu ianya beroperasi. Jadi mungkinkah antara SOP yang ada ni, contohnya tutup pukul 8, mungkin menteri-menteri ni pun tak sedar orang akan bersesak sebelum pukul 8 untuk membeli belah dan sebagainya. Tak, sekarang ni bagi saya semua sektor ekonomi mesti dibuka macam biasa. Pandemik ni kena diubah jadi endemik. Rakyat harus dididik apa dia patut buat untuk menjaga diri dia sendiri. TV program ni perbanyakkan. Perbanyakkan pendidikan bagaimana nak memastikan rakyat boleh overcome this problem without going to the government, without expecting anything from the government. Kerja government tumpu pada golongan sasar, contohnya mereka yang ada critical illness ataupun penyakit-penyakit kronik, mereka yang sudah berumur. Beri tumpuan kepada yang ni. Itu yang patutnya berlaku. Tapi sehingga hari ini rakyat blur, kan? Rakyat blur. Kalau kena COVID tak tahu nak buat apa. Sedangkan benda ni dah setahun lebih. Setidak-tidaknya sekarang ni sudah ada satu standard operating procedure. Sekiranya kamu dijangkiti COVID, apa yang perlu kamu lakukan? Sekian. Jika kamu kuarantin diri di rumah, apa yang perlu dilakukan? Apa yang perlu dielakkan? Kan? Duduk dalam satu rumah, dia seorang kena COVID. Duduk dalam bilik, kan? Apa yang dia patut buat? Boleh keluar bilik ke tak boleh keluar bilik? Kan? Ahli keluarga lain mestilah nak membantu. Tetapi jangan sampai nak pergi membantu, nak pergi hantar makanan, last sekali kita pula kena COVID. Itu semua kena dididik rakyat. Benda ni tak ada. Itu yang patut diberi tumpuan. Tapi tidak ada. Apa makanan yang perlu dimakan? Apa makanan yang perlu dielakkan? Barang-barang protein di kala musim COVID ni patut dielakkan. Daging, kacang soya. Benda ni semua rakyat perlu tahu. Ini dia tak ajar. Benda-benda yang boleh meningkatkan immune system. Apa yang perlu diambil? B kompleks ke, vitamin C ke, zinc, zinc. Mana nak cari zinc? Vitamin apa yang ada zinc? Mungkin orang tak tahu. Ikan bilis ada zinc. Kita yang membaca, kita mungkin boleh explain kat orang. Tetapi sepatutnya hari ni you kena ada complete guide to an idiot on how to prevent yourself from getting COVID virus.
ataupun complete guide what you should do when you are COVID patient. Benda ni kena ada. Sampai sekarang tak ada benda ni. Dah setahun lebih. Apa Menteri Komunikasi buat? Menteri Komunikasi pun kena COVID. Aku tak mau cakap apalah. Dia pun kena COVID. Sepatutnya dengan pengalaman yang dia ada, keluar kat TV, cerita apa yang dia makan, sehingga menyebabkan dia boleh sembuh. Apa simptom-simptom dia. Okey, soalan lain lah. Cerita pasal COVID je hari. Bosan dah. Datuk Seri Zahid Hamidi juga ada mengulas hari ini. Jangan kecam UMNO walaupun UMNO dalam kerajaan kita nasional berkenaan dengan ketidakpuasan SOP ataupun bakal-bakal yang dilakukan oleh kerajaan dalam membelum COVID ini. Betul lah, memang betul lah tak boleh kecam UMNO. Tetapi kena faham bahawa UMNO berada di dalam kerajaan. Itu sebabnya Perwakilan Perhimpunan Agung UMNO memberikan mandat kepada Datuk Seri Zahid untuk menentukan bila waktu yang sesuai untuk menarik diri daripada kerajaan. Betul tak? Tetapi penafsiran yang dibuat oleh MT UMNO 1/8. Padahal clear cut. Perwakilan dah beri mandat kepada Datuk Zahid untuk pilih tarikh bila dia suka. Selewat-lewatnya. Bila dia suka, dia boleh tarik. Kena tarik. Kalau tak tarik, maka akhirnya yang akan jadi mangsa UMNO. UMNO akan dipersalahkan. Sebab UMNO dilihat oleh rakyat merupakan parti majoriti di dalam Perikatan Nasional. Walaupun kita ni parti majoriti, kita dilayan seperti anak tiri. Kita dianak tirikan, kita dibuli oleh parti minoriti. Yang ni rakyat di luar tak berapa tahu. Jadi mereka akan blame UMNO. Itu bahayanya. We got to disassociate ourselves from PPBM. Sebelum nasi menjadi bubur. Sekarang pun sebenarnya dah jadi bubur jugalah. Tapi kita boleh nasihat saja. Okey. Datuk, apa pandangan Datuk berkenaan dengan perjalanan pendidikan dari dalam rumah? Sebab ada banyak ketidakpuasan berkenaan dengan kandungan yang telah pun berada dan kualitinya untuk para murid membelajar dari rumah. Sebenarnya we are not prepared at all lah, senang cerita. Kan? Because of kita ada menteri-menteri pun yang memang cak ayam ni, kan? Kalau kita tengoklah, ambil contoh Singapore before dia orang buat pembelajaran dari rumah, dia orang supply laptop, kan, kit pembelajaran ni kepada setiap dia punya student sebelum dia beri arahan untuk bercuti dan duduk di rumah. This is what Singapore have been doing, kan? Sepatutnya kalau kita tak boleh pun sediakan prasarana sepenuhnya, at least gunakan duit yang kau pinjam banyak-banyak tu, bagi subsidi lah. Pastikan setiap pelajar ada akses pada internet. Keduanya, kalau setiap pelajar ada komputer, setiap pelajar ada komputer yang mempunyai wifi, tetapi wifi punya coverage pun kat tengah bandar pun kadang-kadang macam haram, kan? Macam mana pelajar kita nak kupap? Takkan nak pergi manjat pokok ke manjat bangunan? Betul tak? Ni basic things yang you kena prepare. Lepas tu cikgu-cikgu dah biasa belajar, mengajar melalui cara manual, face to face. So, kena ada orang yang mendidik cikgu-cikgu ni juga, kan? Untuk macam mana boleh improvise dia punya cara penyampaian menggunakan pendekatan baru ni. Sebab itu hari mengejut, kan? Mengejut.
So benda-benda macam ni dia orang kena look into lah. Dia kena tengok betul-betul kan. Sebelum keadaan menjadi semakin parah. Belum lagi cerita pasal silibus kan. Belum lagi cerita pasal polisi Kementerian Pendidikan yang berubah-ubah kan. Kita bagi yang basic needs itu selesaikan dulu. Itu pun gagal kan. Belum lagi cerita pasal janji nak bagi laptop sampai sekarang ni tak sempurna lagi kan. Okey. Datuk, ada netizen tanya baju kuning Datuk ni bersih ke? Okey. Bukan bersih. Dari segi kebersihan memang bersih lah. Bersih. Okey. Datuk, ada ulasan Tok Guru Haji Awang berkenaan dengan OIC ni hanya forum dan ada juga ulasan berkenaan dengan kerajaan Arab Saudi dan ada juga rakyat yang bimbang sebagai duta Timur Tengah kalau urusan macam ni mungkin boleh mengganggu mereka yang telah mendapat kelulusan untuk menunaikan haji tahun ini. Saya rasa hampir pasti lah akan ada kesan untuk mereka yang menunaikan haji. Betul. Tun Mahathir tu masih tak puas hati dengan Datuk Najib tu pasal 114 juta. Yeah. Dia lagi masih mengata kalau bukan duit tu datang daripada mana kalau bukan YNDB. Boleh tak kita suruh Tun Mahathir bersumpah laknat bahawa dia mengatakan duit tu memang duit YNDB? Kau tak boleh tanya macam tu. Kau tak boleh suruh dia supaya laknat untuk dia mengatakan duit tu duit YMDB. Kan? Dia macam gini lah. Kau kena tanya dengan Aram Jadah ni, kan? Kau kena tanya dengan dia. Masa kau jadi Perdana Menteri dulu, Bahlul, kan? Siapa yang sediakan duit untuk 222 kawasan parlimen? Siapa yang sediakan duit untuk 500 lebih kawasan Dewan Undangan Negeri? Bukan kau ke yang sediakan duit? Siapa yang bagi duit pada kau? Bukan Lim Gontong ke? Bukan Tan Sri Arumugam ke? Bukan Vincent Tan ke? Bukan Tim Pek Keng ke? Toke-toke ni bagi duit kat tangan kau. Kau simpan. Sebab apa kau simpan? Sebab apa kau simpan? Kenapa tak letak dalam bank? Kenapa kau simpan? Sebab Bahlul ni tahu masa pilihan raya kena ada cash in hand. Bila wakil rakyat datang, bila calon-calon parlimen dengan DUN datang, bila ketua perhubungan datang minta duit, boleh tak cakap, oh tunggu sekejap, saya nak pergi bank dulu? Boleh? Tak boleh. At that time you need all the money. Orang bagi cash terus. Dan tanya Bahlul ni, lepas pilihan raya, pernah tak duit yang ada kat rumah dia tu, yang dia agihkan, masih ada lagi balance untuk menunaikan hutang-hutang selepas pilihan raya? Bangsat ni cuma selamat sebab Datuk Najib ni tak busuk hati. Cuba kata lepas pilihan raya itu hari, BN yang menang. BN hantar siapa nama Singh tu? Amar Singh pergi rumah Mahathir. Kau rasa berapa juta dapat daripada rumah Mahathir? Berapa juta dapat kalau kita pergi rumah Mohazani Mahathir? Siap dapat semua sekali. Bugatti Veyron, dia punya kereta-kereta mewah, berpuluh-puluh biji kereta mewah dia tu, semua kita boleh angkut. Itu belum pergi rumah Mirzan. Itu belum pergi rumah Mukris. Belum pergi rumah Marina. Faham tak? Habis Anwar Ibrahim tak pakai duit. Masa tu dia dalam penjara. Nasib dia selamat. Tetapi Wan Azizah tak ada bagi duit pada setiap kawasan parlimen yang dia orang bertanding.
Tanya Lim Kit Siang, tanya DAP, tanya Lim Guan Eng. Mereka tak ada bagi duit. Come on lah. Lepas pilihan raya, setiap presiden parti duit ada dalam simpanan mereka. Cuma nasib tak baik Datuk Najib ni sebab ada bangsat nama Mahathir Mohamad yang busuk hati mengarahkan supaya pihak polis pergi merampas semua sekali apa yang ada dekat rumah anak Datuk Seri Najib. Itu sebab dia orang dapat duit 114 juta. Kita kalah pilihan raya tau. Mereka menang sebab apa? Sebab duit yang mereka pump lebih banyak daripada kita. Budak-budak ambil RM300 dekat Petron. Ya, betul. Ha? Kau tidak, kau ingat boleh menang dia orang dekat Kedah sana? Diorang boleh beli jangka UMNO tu. Allah. Boleh bayar double. Kan? We are not stupid. Tu macam mana diorang boleh tahu duit tu ada kat situ? 104, aku beritahu kau simple lah. Mahathir bila letak jawatan, banyak yang dia seleweng. Tapi dalam banyak-banyak dia seleweng, dia serah pada Pak Lah 1.2 bilion. Walaupun banyak syarikat-syarikat yang UMNO miliki yang dia seleweng, dia kelepek sama dengan Tun Daim, tapi dia masih serahkan 1.2 bilion. Dia serah pada Pak Lah. Belum kira duit yang ada dalam akaun UMNO. Belum kira aset yang masih atas nama UMNO. Yang dia simpan cash tu 1.2 bilion. Dia bagi pada Pak Lah. Nak terkejut. Bullshit lah di bloody bugger. Nak buat-buat terkejut. Dalam rumah Najib ada 114 juta. 114 juta ni kau bagi dengan 222 kawasan parlimen, dengan 500 lebih kawasan Dewan Undangan Negeri. Berapa sen sangat? Hutang-hutang yang tak dibayar lepas pilihan raya lagi banyak tau. Akibat daripada duit dirampas oleh Mahathir ni. Belum kira duit yang dirampas ni dicuri pun ada. Itu belum kira lagi. Belum tahu lagi barang-barang tu ditukar ke, barang original jadi tak original ke. Belum tahu lagi, belum siasat lagi. Yang pasti banyak barang-barang yang rosak, terutamanya handbag apa semua sekali yang very valuable. Akhirnya bila si bongok yang menjaganya tak fikir tentang nak menjaga precious item ni, akhirnya jahanam. Tu belum lagi Datuk Najib Saman tu. Kalau aku sama, aku tak peduli Mula-mula mereka sebut 160 juta cash kan? Sekarang ni 119. masa Mula-mula 119. Aku tengok TV tu 119 juta. Ni, lepas tu hilang 5 juta. Belum lagi yang daripada pejabat Perdana Menteri bawa pergi pavilion, ada hilang tu 3.6 ke 3.9. Berapa belas orang anggota kena ni, kena tangkap. Itu sebelum sampai pavilion. Okey. Baru-baru ni tu dilaporkan bahawa 64,000 kanak-kanak bawah umur 12 tahun dijangkiti COVID tu di sekolah. Jadi kebanyakannya selepas sekolah dibuka pada tahun ni lah. Tapi sebenarnya sebelum sekolah dibuka, pelbagai langkah tu lah diambil tu kat sekolah tu. Tak dengan itu. Tapi macam mana dia boleh apa? Mengebak begitu banyak, 64,000 angka ni. Apa, 64,000 di kalangan kanak-kanak umur bawah 12 tahun. Mana masuk kanak-kanak sekolah lah. Ya. Sebab tidak ada pendidikan untuk menjaga diri mereka. Sepatutnya dah setahun lebih ni dah ada satu syllabus how to prevent ourselves from getting infected with COVID-19. Kena ada syllabus tu.
sebelum mula sesi persekolahan, buatlah 1 jam ke 2 jamnya taklimat. Lengkap. Itulah kerja Menteri Komunikasi. Itu dia yang dia patut buat. Kan? Pergi setiap sekolah-sekolah, bagi didikan pada, sebab kalau anak-anak ni tak tahu macam menjaga anak dia, kan? Bila anak-anak ni tak tahu jaga anak dia, bila kanak-kanak ni tak tahu jaga diri dia, dia akan bawa balik kepada ibu bapa. Ibu bapa akan kena. Itu yang menyebar lagi kuat. Kan? So sebelum nak mulakan apa-apa saja perjumpaan yang melibatkan ramai orang, dia kena start dengan pendidikan. Bila semua orang knowledgeable how to protect themselves from COVID-19, masalah akan jadi masalah kita bersama. Semua orang akan lebih berwaspada. Yang ini tak ditekankan. Ubat ada, disenyapkan. Kaedah-kaedah untuk menguatkan imun sistem patut boleh digunakan. TV, media yang mereka ada, tak digunakan. So nak cakap apa lagi? Kerajaan ni perlukan wabak ni terus kekal, supaya mereka boleh kekal. Itu je assumption yang kita boleh buat. Betul tak? Cuba kalau mereka serius mengatasi masalah ni. Betul. Okey. Okey tu. Baru-baru ni tu 3-4 hari ni agak kita dengar berita di wilayah Sekitar Kuala Lumpur tu penduduk-penduduk di kawasan perumahan awam PBT banyak telah dijangkiti begitu cepat tu. Jadi kalau kita tengok dari segi SOP-nya tu, flat-flat tu dengan lift tak ada tu, lift tak ada. Dia macam inilah. Saya cerita sekarang ni, kita lupakanlah kerajaan ni. Saya menyeru kepada semua surau-surau. Mereka tahu berapa ramai karya yang ada. Okey? Saya menyeru kepada semua flat-flat. Mereka ada JMB. Betul tak? Mereka kutip yuran daripada JMB. Maintenance fee daripada setiap unit. Kenapa tidak hari ni organize setiap surau ada 5-6 orang rebus air daun semambu ni. Cari daun semambu yang tua, rebus sekali dengan garam. Aku tak tahu macam mana nak buat dengan kawah yang besar. Tetapi kalau untuk sukatan satu orang makan, air macam ni, 1 gelas, masukkan air 1,5 gelas ke dalam periuk, letak 3 helai daun semambu tua, letak garam 1 cubit, letak serai. Doa lah apa benda nak doa pun. Kalau nak buat untuk 50 orang, kau kalikannya lah. Kalikan kepada 50. Seminggu sekali orang minum daun semambu ni. Dia tak boleh lebih. Kena ingat ni, daun semambu ni pun kalau lebih boleh ada side effect dia. Boleh mandul dan sebagainya. Itu sebabnya kita beritahu jangan lebih sukatan. Kalau kita boleh buat ni di setiap masjid, orang buat benda ni, bagi pada karya dia. Di setiap flat. Macam ni, apa ni flat apa? Sri Buddha apa? Kalau you Kampung Limau. Kampung Limau kan. Semua orang kena. Ambil 2-3 orang, ambil inisiatif. Benda ni murah aje. Kan? Cari daun tu, cari garam semua, prevention. Bagi semua orang. Selesai masalah ni. Kalau tak nak guna kaedah tu, cari air kelapa. Lagi mahal lah kos dia. Didihkan air kelapa tu, letak dengan apa ni, limau kasturi, letak garam kasar,
Tak boleh juga cari apa ni belimbing bulu. Rebus, kan? Ambil uap dia, lepas tu minum. Tak dengan garam. Banyak kaedah orang guna ni, kan? Buat sesuatu. Inilah masanya. JKKK ke, pasal ketua kampung ke, ambil inisiatif buat benda ni. Kalau semua tempat buat benda ni, kan, kau bayangkan berapa cepat benda ni boleh pergi daripada sini, kan? Tapi diorang ni kerajaan takkan benarkan kita buat benda ni. Pertama sekali mereka takut benda ni akan pergi dan diorang pun kena pergi. Sebab kita akan buat pilihan raya. Ini masalah dia. Faham tak? Buat. Yang nak bazir duit pergi beli vaksin mahal-mahal ni buat apa? Kan? Cuba bantu rakyat tu untuk meningkatkan immune system dia. Gunakan. Pergi cari di SP Sulaiha. Macam mana cara dia gunakan untuk membantu 698 orang. Ahli polis dan keluarga dia. Semua yang positif COVID-19 semua baik. Tak ada seorang pun yang meninggal. Kan? Benda yang dah proven benda ni memang betul lah. Kalau kau tak benarkan untuk benda tu buat plot test, memang sampai bila pun benda ni takkan dikira sebagai telah diuji secara saintifik. Betul lah. Tapi setidak-tidaknya herba ni sudah berjaya di kalangan anggota polis. Dan sehingga hari ini untuk aku punya kedai ni je dah beribu botol lah. Kita bagi dalam bentuk ramuan, kita bagi dalam bentuk kita masakkan, kan? Kita tak commercialize sangat. Itu sebab memang selalu tak cukup, kan? Ini rakyat kena buat. Macam mana cara nak buat? Jadi tak adalah masalah. Kalau semua orang ambil preventif, tak perlulah kita nak memasak cure tu. Cure tu di SP Sulaiha je tahu, kan? Kita tahulah cure ni dia kata antara ramuan dia, selain daripada serai, selain daripada garam, selain daripada daun semambu 6 lai, dia ada bunga kantan, dia ada apa dipanggil halir. Tapi ada benda-benda lain yang mungkin tak beritahu kita, kan? Kurang-kurang ada 21 ramuan. Yang saya tahu 5 je. Biasalah, kan? Tok guru ni dia takkan nak ajar kita semua, kan? Lebih-lebih lagi ajar pada aku. Aku kalau ajar pada aku ajar semua orang. Kita nak benda ni selesai cepat, kan? Okey, ada masalah lain? Datuk, esok permulaan perbicaraan kes Datuk Seri Zahid Hamidin berkenaan dengan program visa tu. Adakah perbincangan ini mungkin dijadikan isu dalam pemilihan Agung UMNO yang akan datang? Apa saja yang kena ke atas Datuk Zahid, ke atas kepimpinan UMNO adalah malicious prosecution, kan? Sepatutnya ahli-ahli UMNO ni turun nak memberikan sokongan kepada mereka-mereka yang tidak tunduk kepada Mahathir, tidak tunduk kepada Muhyiddin, kan? Kerana kalau mereka ni nak menyelamatkan diri mereka, Mahathir suruh bubar UMNO, dia bubar UMNO je. Tak adalah dia kena dakwa. Betul tak? Kalau dia nak selamat diri dia, kan? Kalau dia nak selamatkan diri dia, apa Muhyiddin nak, semua dia bagi, kan? So patutnya kita kena turun lah. Jom kita turun kan esok, InsyaAllah. Boleh? Okey.
Datuk, dilaporkan hari ini di Sarawak ada orang cuba menjalankan khidmat park and dine. Maknanya kita pakai kereta kita, lepas tu pakai kereta betul makanan sampai. Sama je. Tapi diberitahu ini kalau menyalahi SOP, tak dibenarkan. Menyalahi SOP pula. Alah. Haram jadah betul dia orang ni. Habis kau orang beli makan tapau, makan dalam kereta. Tak salah. Kalau orang pergi hidangkan ke kereta, salah. Kau tengok lah, bongoknya kerajaan ni. Minta maaf cakap lah. Rakyat baru nak inovatif sikit, nak cari penyelesaian kerana adanya SOP bodoh yang kau tetapkan. Engkau bunuh inovasi rakyat. Cukuplah. Aku boleh kadang-kadang boleh menyirap darah aku dengan bongok ni semua ni. Tapi dalam temubuan perbincangan tadi, Tan Sri Media Yasin ada kata menyatakan kalau nak panggil bodoh pun terpulanglah, tapi pastikan mematuhi SOP. Kau tanya Haram Jadah ni, kan? Dia patuh SOP lah. Dia pakai face mask lah. Dia sendiri pun tak pakai face mask tau. Gambar terpampang, ada polis ambil tindakan. Tak ada. Betul tak? Timbalan Perdana Menteri Azmin Ali, anak beranak dia di rumah dia, ada sebarang tindakan. Malah polis buat announcement lagi, anak-anak duduk serumah, tak keluar rumah pada 13 hari bulan. Memanglah tak keluar rumah 13 hari bulan, 12 hari bulan dia dah masuk dalam rumah. Dia tak keluar 13 hari bulan. Anak dia duduk kat ampang. Kau ingat anak-anak dia cikai ke? Ada antaranya anak Iron Lady. Apa dia tak mampu buat rumah sendiri? Dia ada rumah dia sendiri. Itu sebab aku tak salahkan. Memang patut pun bila hari raya semua keluarga hidup dalam satu bumbu. Tetapi masalahnya bila kau nak buat keputusan, nak buat SOP bodoh kau ni, kau tak fikir, kau sendiri tak mampu nak buat, macam mana kau expect rakyat nak buat? Bila orang tak ambil tindakan pada kau, rakyat biasa bersembang depan rumah pun kena fine. Tak pernah kita dalam sejarah semasa hari raya kasut kena simpan dalam rumah. Tak pernah tahu. Tak pernah dalam sejarah mak sendiri nak jumpa, kena janji dengan mak pergi shopping komplek. Melutut depan mak di bangku shopping komplek untuk minta maaf. Tak pernah. Itu sebabnya bila datang pilihan raya umum yang ke-15, pastikan jangan sekali-sekali bagi undi kepada sesiapa saja yang bersekongkol dengan kerajaan bodoh Pakatan Perikatan Nasional. Kalau kau undi juga, it's your own funeral. Jangan lagi nak merintih ke, jangan lagi nak merungut selepas pilihan raya. Okey? Itu je lah nak sampaikan pada malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.